A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-azizil hakim, adada kulli harfin kutiba wa yaktabul abadal abidin wa dhahrad dahirin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat ke? Ya, mudah-mudahan ya, semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah ya. Malam ni Allah Taala bagi lagi kesempatan kepada kita semua untuk kita meneruskan lagi hampir khatam dah ni. Okey. Hampir khatam dah, tapi kena ingat walaupun kita dah nak khatam, bukan bermaksud kita ni dah kira powerful lah kan. Bukan bermaksud kita ni dah kira hebat sangatlah dah khatam kan. Okey. Jangan terlalu bangga kalau kita dapat khatam kitab tu, jangan terlalu bangga. Okey, aku dah khatam kitab dah dengan Ustaz Ilmi tu. Ya. Tak payah bangga sangat. Cuba nanti kalau dibagi satu soalan tak dapat jawab, apa guna khatam kitab ni tak dapat jawab. Kan dah susah. Jadi sebab tu tak payah bangga. Okey, sebab kita kena praktis. Dia yang pentingnya praktis. Ada orang khatam kitab nak sijil, kalau boleh adalah sijilnya semua kan. Saya tak berminat lah untuk sediakan sijil lah bagi semua untuk khatam kitab, tak payahlah ya. Khatam kitab ni dia biasa je khatam kitab ni biasa. Melainkan kalau kita khatam kitab dengan ulama-ulama besar lah, dengan guru-guru yang hebat, yang memang rasikh ilmu dia, masya-Allah kan. Tak apalah. Kita ni macam kita buat diskusi je. Jadi kena kena yang paling pentingnya kena murajaah, kena praktis, tu yang paling penting. Okey. Baik. Kita nak teruskan kita punya diskusi insya-Allah. So kita berada di muka surat berapa? Kita tengok kita punya slide. Okay, nampak tak slide ni? Boleh nampak tak? Ya, alhamdulillah. Okey, kalau dalam buku kita di muka surat mana ni? 79. Okey. 79. Okey. Jelas insya-Allah. Okey. Malam ni kita masuk tajuk sifat darah. Dalam muka surat 79 ni dia punya tajuk darah yang bersifat kuat dan darah yang bersifat lemah. Okey. Jadi kita mengenali, kita nak kenal dulu terlebih dahulu sifat-sifat darah. Darah ni ada sifat. Okey, darah-darah haid ke nifas ke, dia ada sifat dia. Okay. Yang pertama kita akan tengok dari segi warna dia. Okay. Warna dia, ingat tak warna apa yang paling kuat? Kalau dari segi warna apa yang paling kuat? Cepat. Hitam. Macam itu memang kuat betul bunyi tu, hitam. Ambil. Okey. Darah hitam adalah darah yang paling kuat. Okey, darah paling kuat. Darah paling lemah darah warna apa? Warna apa yang paling lemah? Kita dah belajar warna-warna darah itu kan?
paling lemah? Mana? Siapa dulu jawab ni? Tak ada yang jawab ke? Warna keruh. Okey, bagus Aisyah. Puan Aisyah. Okey. Warna keruh paling lemah lah. Okey. Jadi sifat darah ni dia ada 3 kategori. Pertama sekali kita kena tengok dari segi warna dia. Kalau hitam tu paling kuat. Okey. Merah kurang sikit. Perang ataupun coklat kurang sikit. Kemudian kuning, lepas tu keruh. Ni. So ini warna-warna darah. Okey. Hitam, merah, ada tu pun mungkin hitam ke merah kehitaman. Bila merah kehitaman tu hitam lah tu. Kan? Ada hitam-hitam sikit tu, ada kehitam tu. Tapi kalau merah saja, tu merah lah. Kalau coklat, perang tu kategori coklat lah. Kategori coklat atau perang. Kemudian kuning, lepas tu keruh. Keruh tu saya tak ubah lagi warna dia. Tapi dia kurang sikit daripada kuning lah. Kurang sikit daripada kuning. Keruh. Okey. Itu dari segi warna darah. Okey. Kemudian kita ada kategori kepekatan dia. Sama ada pekat atau cair. Maksudnya kalau darah tu pekat, sifat dia pekat, maka dia kuat. Okay, darah tu darah kuat. Kalau sifat dia kalau darah tu macam cair, okay, tak pekat, cair je. Itu kepekat dia kira darah lemah. Maksudnya darah yang bersifat kuat lebih darah yang bersifat pekat lebih kuat daripada darah yang bersifat cair. Kalau darah tu cair dia lemah sikitlah. Okay, berbanding yang pekat. Okay, kemudian kategori ketiga, bau dia. Darah tu berbau ke tidak? Kalau berbau, maka dia lagi kuat daripada darah yang tidak berbau. Okay. So kita kena tengok 3 kategori. Dalam menentukan sifat darah, kena tengok 3 kategori. Warna dia, kepekatan dia dengan bau dia. Itu penting. Okay. Barulah kita boleh tentukan darah mana yang lebih kuat. Okey. Jadi bila kita tengok contoh warna hitam. Okey, warna hitam. Kalau misal kata darah tu warna hitam, contoh. Darah tu keluar selama 20 hari. Dan darah tu warna hitam je semua. Tak ada warna lain. Warna hitam je. Okey. Kalau warna hitam sahaja darah yang keluar sepanjang 20 hari ni, okay, ingat kita cerita dalam bab istihadah sekarang ya. Dalam istihadah ketika haid ataupun istihadah ketika nifas. Kita dah tak masuk apa tu? Haid biasa tu tak. Kita cerita bab istihadah ketika haid, iaitu darah keluar sentiasa tak berhenti ketika sempurna tempoh 15 hari tu. Darah tak berhenti time tu. Darah masih lagi keluar. Itu nama dia istihadah ketika haid. Okay. Kalau istihadah ketika nifas, darah tu keluar sepanjang tu ataupun darah tu keluar tapi tak berhenti pun ketika tamat tempoh 60 hari. Tempoh nifas paling banyak tu. Tak berhenti time tu. Masih lagi keluar. Itu dikira istihadah ketika nifas. Okay. Jadi dari sudut sifat darah, okay, kita ada warna, lepas tu kita ada kepekatan, kemudian kita ada bau dia, dari segi bau dia. Okay, contoh misal kata tengok darah warna hitam tu Okay. Darah warna hitam, kalau misal kata sepanjang 20 hari tu keluar darah warna hitam sahaja. Okay. Tapi warna hitam ni, kalaulah darah tu keluar warna hitam, pekat dan berbau, boleh tolong tutup tutup video. Okey, baik. Ya. Kalau darah tu keluar warna hitam, lepas tu dia pekat, kemudian dia berbau. Okey. Dan sepanjang 20 hari tu ada darah warna hitam, pekat, berbau. Kemudian selepas dia keluar pula darah hitam, pekat tapi tak ada bau. Nampak tak? Hitam, pekat, tapi tak ada bau.
Maka darah yang hitam pekat berbau lebih kuat daripada darah yang hitam pekat tapi tak ada bau. Bermaksud darah yang memenuhi 3 kategori ni, dia warna hitam, lepas tu pekat pula, lepas tu berbau. Darah tu lebih kuat daripada darah yang warna hitam, pekat tapi tak ada bau. Okay, boleh Boleh faham tak tu? Ke kena tulis juga? Okay, cuba kita tengok Okay, kita nak memahami, sekarang ni kita nak memahami sifat-sifat darah. Mana satu darah yang kuat, mana satu darah yang lemah. Itu yang kita nak faham sekarang ni. Okay, kita nak bezakan mana satu darah yang kuat, mana satu darah yang lemah. Okay. Sekarang ni kita nak belajar sifat darah. Okay, misal kata seorang wanita mengalami istihadah. Okay, istihadah ketika haid. Darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-20. Okay. Tak berhenti pun. Okay. Misal kata darah ni keluar semua warna merah. Contoh tolong tutup mikrofon. Mic tolong tutup mic. Kali Puan Aisyah tolong tutup mic. Okey, terima kasih. Okey, baik. Sekarang ni darah keluar. Warna sama, merah je semua. Okey. Warna merah. Ini pun merah juga. Okey. Pekat ke tidak? Ya okey, daripada contohlah 10 kan. Daripada hari pertama sampai hari ke-10 dia merah. Lepas tu dia pekat. Lepas tu dia berbau. Merah, pekat, berbau. Kemudian yang ini pula daripada hari ke-10, daripada hari ke-11 ni sampai 20 dia merah. Dia pekat juga. Tapi tak ada bau. Bau tak ada. Maksud merah pekat je. Bau tak ada. Okey. Jadi merah pekat berbau ni dia mempunyai tiga ciri. Okey. Yang ini ada 2 ciri je. Merah, pekat. Jadi yang mempunyai 3 ciri ni lebih kuat daripada yang mempunyai 2 ciri. Maksudnya darah daripada hari pertama sampai 10 ni lebih kuat berbanding ni darah ni sifat dia kuat. Yang ini lemah. Sebab dia ada 2 ciri. Okey. Ada yang buka mic ke? Tolong tutup mic. Okay, tolong tutup mikrofon. Okey. Okey. Kalau misal kata, misal kata darah tu darah darah daripada hari pertama sampai 10, darah ni warna hitam. Hitam, pekat, berbau. Hitam, pekat, berbau.
Kemudian keluar pula darah selepas hari ke-10 ni warna merah. Merah. Pekat. Pekat. Berbau ke? Ya, berbau. Mana lagi kuat? Satu hingga 10, Ustaz. A ke B? Senang. A. A ke B? A. Mana lagi kuat? A, Ustaz. B? Kenapa A. B lagi kuat? Kenapa A? Nur Ayuni, Puan Nur Ayuni, kenapa A lagi kuat? Kalisa, kenapa B lagi kuat? A sebab dia ada dua ciri, dia ada 3 ciri yang memenuhi. 3 perkara yang boleh dikategorikan darah kuat, tetapi yang B hanya 2 ciri. Jadi yang mana kuat? A. A. Okey, bagus. Kalisa, kenapa jawab B? Dalam ni pekat sama pekat. A dengan B ada sifat pekat. Berbau, A dengan B pun ada berbau. Tapi dari segi warna dia, warna hitam dengan merah mana lagi kuat? Hitam lagi kuat. Jadi bila hitam lagi kuat, maka dia melebihi satu syarat. Lebih daripada merah. Okay, dia melebihi satu kategori ni, dia lebih sikit. Jadi darah kuat adalah yang hitam, pekat dan berbau. Yang darah lemah adalah merah, pekat dan berbau. Dia macam tu. Sebab dia berbeza dekat warna darah je. Sebab warna hitam lagi kuat daripada merah. Boleh dapat tak? Boleh faham ke? Ustaz. Boleh faham tak macam tu? Ustaz, kiranya daripada yang kategori A tu dikira haid lah, yang kategori B tu bukan haid tu maksudnya. Sabar dulu. Kita nak apa dulu? Kita nak bezakan dulu. Pandai beza tak? Pekat yang apa, pandai beza tak darah apa yang kuat, darah mana yang lemah? Kita nak tengok sifat darah je dulu. Okey? Tu sabar dulu. Kita belum hukum lagi. Kejap lagi, insya-Allah kejap lagi tu kita bagi hukum dia ya. So kita nak bezakan dulu darah, kena pandai nak beza darah kuat mana, darah lemah mana. Okey, sifat-sifat darah ni kita nak mahir. Boleh Puan Markonah? Betul ke nama Puan Markonah? Okey. So Puan Markonah, kita belajar dalam tajuk istihadah ketika haid. Darah istihadah bercampur dengan darah haid. Okey, iaitu bila mana seorang perempuan keluar darah daripada hari pertama dia keluar berterusan sampai lebih daripada 15 hari. Jadi kita kena bezakan mana satu haid, mana satu istihadah. Jadi untuk mengetahui perbezaan ni, kita kena tengok sifat darah dulu. Okey. Jadi kita kena belajar sifat darah, kita kena tentukan darah mana yang kuat, darah mana yang bersifat kuat dan darah mana yang bersifat lemah. Okey. Jadi kita belajar ini dulu. Okey. Jadi kita tengok satu lagi. Contoh lain. Dari hari pertama sampai hari ke-10 dan hari ke-20. Misal kata dari hari pertama sampai hari ke-10 darah merah. Hari pertama sampai 10 keluar darah merah. Pekat, berbau. Okey, merah, pekat, berbau. Dari hari ke-10 sampai 20 keluar darah merah juga
Sama warna dia. Tapi cair. Dan berbau. Berbau ada. Jadi, mana satu yang kuat? Darah A ke darah B? Okey, bagus. Darah A. Okey, soalan atas tu kejap lagi kita jawab. Jangan risau. Satu-satu. Puan Siti Hanifah Jad. Satu-satu insya-Allah kita jawab. Okey. Kat sini apa beza dia? Beza dia darah merah sama, merah. Berbau tak? Sama, berbau. Tapi beza dia pekat dengan cair je. Yang pekat ni lah yang kuat, yang cair ni yang lemah. Okey. Berbeza kepekatan, betul? Okey. Ada satu lagi. Okey. Kalau misal kata keluar darah merah. Okey. Keluar darah merah. Okey, merah. Cair. Berbau. Sampai ke 10. Kemudian keluar pula darah warna kuning, warna coklat. Pekat. Berbau. Okey. So macam mana? Darah mana lagi kuat? A ke B? Merah. Yang ini ada berapa ciri kuat? Ada 2 ciri kuat. Merah kuat berbanding coklat. Berbau, yes, berbau. Ada 2 ciri kuat. Kemudian coklat. Coklat tak kuat berbanding merah. Pekat, yes, dia ada 1 ciri kuat. Berbau, yes, berbau, ada 1 ciri kuat. Jadi dalam situasi ni, darah A ada 2 ciri kuat, darah B ada 2 ciri kuat. Perbezaan dari segi warna je. Jadi mana satu? Mana satu yang kuat sebenarnya? Mana satu yang kuat? Tadi kita nampak contoh kat atas ni. Kat atas ni merah ciri kuat merah ciri kuat, 1, pekat ciri kuat, berbau ciri kuat. Tapi yang ini merah ciri kuat, cair tak kuat berbanding pekat. Berbau, yes, dia kuat. Jadi dia ada 3 ciri kuat darah A, 2 ciri kuat darah B. So kita nampak darah A ni adalah kuat, darah B adalah darah lemah berbanding A, kan? Ni kuat. Ni lemah. Bagus Puan Siti Hanifah. Sama kuat. Okay, dia matematik dia macam itulah, kan? Coklat. Coklat kot pasal kepekatannya. Dia tak boleh. Dia coklat ni, darah ni coklat lebih lemah daripada merah. Merah lagi kuat daripada coklat. Sebab tu merah ada 1 ciri kuat. Pekat. Coklat ada ciri kuat pekat 1. Berbau, dua-dua ada ciri berbau. Jadi dua sama-sama lah. Dua-dua. Jadi sama kuat. Ini kuat.
ini pun kuat juga. Okey, boleh nampak tak? Bermaksud kalau saya bagi apa-apa jenis darah pun, kategori dia tu kalau kita betul cara kita faham kategori dia tu, insya-Allah kita boleh tentukan mana kuat, mana lemah. Kedua-dua kuat, sama kuat. Ya. Okey, setakat ni saya nak tanya jujur-jujur lah. Boleh faham ke tidak? Bagi contoh lagi. Banyak dah contoh ni. Contoh sama, contoh kuat ke? Contoh sama-sama kuat. Okey. Kita bagi contoh sama-sama kuat lah. Okey. Contoh lain, kita ambil darah apalah pula, darah warna warna apa? Tadi merah hitam, kita ambil lah pula coklat dengan kuning kan. Okey. Coklat. Okey, darah daripada hari pertama sampai 10 warna coklat. Kemudian pekat. Tapi tak berbau. Okey, tak berbau. Darah yang seterusnya ini pula coklat juga. Tak jadi kuning. Contoh coklat juga. Pekat juga. Tapi berbau. Jadi kat sini ada satu ciri pekat, satu ciri kuat, dua ciri kuat. Ini darah A. Kat darah B ni satu ciri kuat, dua ciri kuat. Sorry. Silap. Ini sama coklat ni sama. So tak perlu kira. Coklat ni sama, tak perlu kira. Ini ada satu ciri kuat. Oh, saya silap ni. Yang ini sorry. Coklat tak pekat, cair lah maksudnya. Cair tapi berbau. So coklat sama-sama coklat. Pekat, yang ini cair. So pekat dia ada satu ciri kuat. Ini cair tak kuat lah. Yang ini tak berbau, so tak ada. Yang ini berbau, so ada. Maksudnya ada dua ciri kuat. Dalam kedua-dua darah ni ada dua ciri kuat. Coklat dengan pekat, ini coklat dengan berbau. Okey, coklat berbau tapi cair. Ini coklat pekat tapi tak ada bau. So ada dua kategori kuat, yang ini ada dua kategori kuat. Jadi yang ini juga sama-sama kuat. Ini kuat, ini pun kuat. Okey. Boleh dapat? So kat sini ada dua kategori, dua ciri kuat, yang ini ada dua ciri kuat. Okey. Apa kaitan warna ni dengan tempoh head? Sabar. Kejap Kena tahu dulu macam mana kita nak bezakan mana satu darah kuat, mana satu darah lemah. Okey, so jangan tersalah insya-Allah. Okey, baik.
Okay, so 3 kategori kena jaga. Okay. Yang pertama dari segi warna, yang kedua dari segi kepekatan, pekat atau cair, yang ketiga dari segi bau, berbau ataupun tidak berbau. So 3 kategori ni yang akan menentukan darah tu kuat ke lemah ataupun sama-sama kuat. Okay. So kita pergi ke tajuk seterusnya. Boleh? Okay, kita pergi ke tajuk seterusnya. Macam mana kalau dua-dua lemah, Ustaz? Macam mana kalau dua-dua lemah? Dia tak ada istilah dua-dua lemah. Maksudnya dua-dua tu ciri sama. Okay? Bila ciri sama tu samalah macam ni. Dua-dua kuat. Dua-dua ciri yang sama. Okay? Kalau yang ini kuning, tukar warna kuning, dua-dua ni tukar warna kuning, sama juga. Okay? Dari segi kekuatan, dua-dua tu sama kuat. Sama level lah kena. Okay, sama level. Okay, boleh. Dia kalau nak tahu kuat dengan lemah ni bila mana ada darah yang lebih kuat berbanding itu, barulah satu lagi lemah. Dia macam itu. Kalau sama-sama, bermaksud sama-sama kuat lah. Okay, sama-sama kuat. Walaupun dia darah tu, kita tengok darah ni macam lemah je. Dia bila ada darah yang lebih kuat daripada dia, baru dia panggil lemah. Kalau tak ada, sama kategori, sama ciri-ciri, itu bukan dia kira lemah, tu dia kira sama-sama kuat lah. Okay, sama-sama lah, sama level. Okay, sama level. Alright. So kita pergi ke, kita tengok balik kita punya ni, kita punya slide. Okay. One dah selesai. Okey, yang ini kita nak pergi. Wanita istihadah. Sabar, Puan Anis tanya, Ustaz, kalau yang situasi ketiga tu darah pekat, jadi B tu darah kuat ke? Situasi ketiga, darah pekat. Oh, yang kat buku. Mana dia kat buku? Yang mana tu, Puan Anis? Boleh. Puan Anis boleh buka mikrofon kalau nak tanya terus. Yang tadi tu, yang situasi ketiga tu, yang bawah sekali tu, kan mula-mula kan Ustaz ada tulis yang B tu, coklat, pekat dan berbau. Coklat? Yang pekat dan berbau. Yang B? Yang B tak pekat? Bukan. Kalau contoh situasi coklat, pekat dan berbau, jadi B ke yang kuat, A lemah ke macam mana? Tak, dia sama kuat sebab dua ciri dia sama. Dia ada dua ciri, yang ini pun ada dua ciri yang kuat. Satu dia coklat pekat, yang ini coklat berbau. Dia kurang satu ciri, yang ini cair, yang ini tak berbau. Jadi dia ada dua ciri, yang ini pun ada dua ciri kuat, maka dia sama kuat. Okey? Boleh? Okay, dia sama kuat. Sebab dia ada dua ciri. Dua ciri yang kuat. Kalau macam ni, atas sekali tu, tengok atas sekali. Atas sekali ni, 3 ciri. Dekat A ni ada 3 ciri kuat. Yang ini ada 2 je ciri kuat. Jadi, yang A kuat, yang B lemah. Sebab 2 ciri je kuat. Okay. 2 ciri kuat ni berbanding yang inilah. Ni 3 ciri, yang ini 2 ciri. Jadi, A kuat, yang B lemah. Yang ini 2 ciri kuat. Okay. Warna berbeza. Tapi yang ini cair. Ini pekat. Yang ini berbau. Yang ini pun berbau. Jadi ada 2 ciri kuat. Yang ini pun ada 2 ciri kuat. Maka darah A kuat, darah B pun kuat. Maksudnya dua-dua sama lah, sama level.
sama level. Okay. So sekarang ni kita nak tahu pula apa kena-mengena kita belajar benda ni dengan nak kira tempoh hid dengan tempoh istihadah. Kita belajar ni. Okay. So kita tengok kita punya apa? Kita punya slide. Okay, wanita istihadah yang melihat perbezaan sifat darah. Maksudnya dia melihat, dia nampak ada beza. Sifat darah dia ada beza. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ataupun ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lebih lemah ke, kan? Okay. Jadi kena tahu. Kalau dia nampak beza dalam darah-darah yang dia keluar tu sepanjang 20 hari ke, sepanjang 17 hari ke, sepanjang 18 hari ke, sepanjang sebulan ke, okay? Darah tu keluar, dia nampak perbezaan sifat darah yang keluar. Ada darah kuat dan ada darah lemah. Maka hukum dia macam mana nak tentukan hid dia? Kena tengok. Kalau darah tu darah kuat, darah tu dikira darah haid. Kalau ada darah lemah, yang lemah tu dikira istihadah. Dalam sepanjang dia keluar tu kan. Okay, contoh dia apa? Tengok sini. Contohlah dia keluar 18 hari, darah keluar. Darah dah melebihi 15 hari dah. Okey. Melebihi 15 hari. Contohlah dia keluar darah kali ni 18 hari. Dia mengalami istihadah ketika haid. Darah keluar lebih daripada 15 hari. Okey, dah 18 hari. Jadi macam mana cara dia nak kenal pasti mana satu hid, mana satu istihadah? Dia pula bila kita tanya ada beza tak sifat-sifat darah yang keluar? Ya, ada beza. Apa beza dia? Darah pertama tu keluar darah warna merah. Contohlah kita tengok kalau 3 kategori tu, dia darah warna merah, berbau, darah merah, pekat, berbau. Darah yang seterusnya tu ada pada hari ke-11, darah hari 1 hingga 10 merah, pekat, berbau contoh. Daripada hari ke-11 sampai 18, keluar warna coklat. Coklat, pekat, berbau. Mana lagi kuat? Yang merah ke yang coklat? Macam mana? Mana lagi kuat? Merah ke coklat? Yes, merah lagi kuat. Okey. Jadi bila merah lagi kuat, maksudnya dia nampak perbezaan sifat darah tu. Okey, dia nampak perbezaan sifat darah. Dia nampak darah yang kuat, ada sepanjang dia keluar darah 18 hari tu ada darah kuat, ada darah yang bersifat kuat, ada darah yang bersifat lemah. Jadi hukum dia macam mana? Kita akan hukum darah yang bersifat kuat itu adalah darah haid dan manakala darah yang bersifat lemah itu adalah darah istihadah. Bukannya nak hukum tu bukan 15 hari semua haid. Lepas tu lepas hari ke-15 tu semua istihadah. Bukan macam itu. Okay, itu kesilapan kita. Kita menghukum berdasarkan hari. 15 hari haid, yang lain tu yang keluar lepas tu semua istihadah. Tak, bukan macam itu. Okay, kita hukum dengan sifat darah. Kalau kita nampak perbezaan sifat darah, iaitu ada darah yang lemah, ada darah yang kuat, macam tu. Jadi kita hukumkan darah yang kuat itu sebagai haid dan darah yang lemah itu sebagai istihadah. Boleh faham? Ambil dulu. Ambil dulu kaedah ni. Okey. Termasuk yang keluar sikit-sikit ya betul. Okay, cuba tengok kita buat apa sikit. Kita buat latihan sikit bagi nampak kan. Okay, misal katalah. Okay. Cahaya Putri Iman. Masya Allah. Panjang nama. Jika kebiasaan seseorang itu memang 15 hari 15 malam. Lihat
pada darah juga ya Ustaz? Kalau kebiasaan seorang tu memang 15 hari 15 malam, oh memang penuh jarang orang penuh betul-betul penuh. Okay. Kebiasaan seseorang itu memang 15 hari 15 malam. Tiba-tiba bulan depan itu dia kena istihadhah, darah keluar lebih 15 hari 15 malam. Kan? Kalau dia sepanjang darah keluar tu dia nampak perbezaan sifat darah, ada darah yang bersifat kuat dan ada darah bersifat lemah, maka darah yang bersifat kuat itu dikira haid dan darah yang bersifat lemah itu dikira istihadhah. Kecualilah kalau dia dia tak nampak beza sifat darah yang keluar, nampak satu sifat dia, semua tu sama je sifat dia. Kalau semua darah keluar daripada hari pertama sampai lebih dari 15 hari tu semua sama sifat dia, barulah tengok kepada tempoh kebiasaan haid seseorang. Okay, tu tak apa, tu nanti sabar. Okay, jangan risau, tak faham tak apa, sabar dulu ya. Okay. Jadi wanita yang nampak perbezaan sifat darah ni, nampak perbezaan sifat darah ni, dia dikenali sebagai wanita yang mumayyizah. Wanita yang mumayyizah, wanita yang mampu ataupun wanita yang melihat perbezaan sifat-sifat darah, dipanggil mumayyizah. Baik. Contoh kita ambil satu contoh. Seorang wanita keluar darah daripada hari pertama sampai hari ke 12. Kemudian daripada hari ke 12 sampai hari ke 18. Okey, andai katalah andai kata darah dia keluar sentiasa tanpa henti. Pada hari ke-15 pun tak berhenti juga. Okay. Contohnya. Jadi kita tanya dia, sepanjang 15 hari ni, sepanjang darah keluar ni dia dah istihadhah dah ni, dia dah mengalami istihadhah ketika haid. Darah keluar lebih 15 hari. Jadi kita tanya dia, apa sifat-sifat darah yang pernah keluar sepanjang ni? Dia kata daripada hari pertama sampai hari ke-12 keluar darah warna merah, pekat, berbau. Daripada hari ke-12 sampai 18 merah juga, dia kata. Contoh merah juga. Tapi cair. Cair tak ada bau. Merah, cair, tak ada bau. Okey. Mana darah kuat, mana darah lemah? Ni A, ni B. Mana darah kuat, mana darah lemah? Yes, A kuat, B lemah. Jadi A kuat, B lemah. Bila A kuat, B lemah, yang kuat ini itu hukum sebagai haid. Yang lemah ini kita hukum sebagai istihadhah. Okey. Itulah kalau misal kata kita nampak perbezaan sifat darah, barulah kita boleh hukumkan darah yang kuat itu sebagai haid, darah yang lemah itu sebagai istihadhah. Okey, boleh dapat setakat ni. Jadi haid dia adalah sampai hari ke-12 je. Bila berubah ke merah, cair dan berbau sehingga hari ke-18, ini adalah istihadhah. Belum. Puan Cahaya Puteri Iman. Jadi hari ke-12 tu dia dah boleh mandi hadas dan solat. Kalau dia kena daripada hari pertama ni dia keluar haid kan. Tiba hari ke-12 ni dia bertukar jadi merah cair,
berbau. Merah cair tak ada bau. Boleh dia mandi hadas kat sini tak? Belum lagi. Okey, belum lagi. Jangan mandi hadas kat sini sebab kemungkinan darah ni berhenti sebelum hari ke-15. Jadi kalau darah ni berhenti sebelum hari ke-15, sebab dia tak tahu pun darah tu akan keluar lebih daripada 15 hari, kan? Kalau dia berhenti sebelum 15 hari, maka kesemua tu adalah haid. Ini cerita dia kalau darah tu keluar melebihi 15 hari. Jadi bila jadi macam ini, tepat sempurna 15 hari contohnya kat sini kan. Kat sini sempurna 15 hari. Bila sempurna 15 hari, kat sinilah dia kena kenal pasti mana istihadah dia, mana haid dia. Kat sinilah kita kena tanya, kita kena kira. Nampak tak perbezaan sifat darah yang keluar? Oh, ada. Masa keluar di first tu darah merah, pekat berbau sampai hari ke-12. Saya dah catat tu. Sampai hari ke-12. Hari ke-12 pukul 9 pagi. Lepas tu berubah. Cair pula. Merah tapi cair. Tapi tak ada bau. Nampak? Kita dah nampak dah yang mana kuat, yang mana lemah. Berterusan. Daripada hari ke-12 tu, lepas pukul 9 pagi tu berterusan merah cair tak berbau tu sampai sekarang, sampai hari ke-15 ni. Barulah kita nampak beza dia dan kita menghukumkan haidnya adalah daripada hari pertama sampai 12 pukul 9 pagi. Kemudian daripada hari ke-12 pukul 9 pagi sehingga sekarang dia berada dalam istihadah. Maka dia boleh mandi ketika ini sebab dia berada dalam istihadah. Mandi wajib, kemudian kena qada solat-solat yang ditinggalkan sepanjang daripada lepas hari ke-12 pukul 9 pagi ni qada balik solat kat sini. Qada semua solat ni sebab ternyata ini adalah istihadah. Istihadah dia bermula daripada hari ke-12. Okey. Ni pun istihadah lah ni. Ni kena solat lah. Ya betul. Wanita ni adalah istihadah ketika haid. Kan kita tengah bicara tentang istihadah ketika haid. Okay. Nampak tak? Boleh nampak tak? Maksudnya kes ni wanita ni istihadah ketika haid. Ya. Tidak putus hingga hari ke-18. Betul. Memang kena alert lah ya sifat darah ni walaupun tak sampai lagi 15 hari. Ya betul. Takut-takut tiba-tiba kena istihadah ketika haid. Barulah nak mencari kalender, nak mengingat balik hari-hari yang keluar darah. Oh dah parah. Kan? Nak duk mengingat nak apa jaga anak lagi, mengingat nak masak lagi, masak itu, kemas rumah lagi. Kalau kita tak tanda, susah kita nak ingat balik. Sebab itu kita kena tanda bila darah-darah ni keluar berbeza sifat dia, pukul berapa. Kita kena apalah, catatlah sikit. Okay? Sebab itu rajin-rajin kena catat. Kalau tak kena istihadah ketika haid tak apa, tapi bila time kena kat situ kita terkena. Okey? Susah kalau tak ada ni. Saya kadang-kadang saya kena korek. Saya kena korek, cuba ingat balik. Cuba ingat balik. Sepanjang 15 hari ni keluar darah warna apa? Kepekatan dia macam mana semua. Ya betul Puan Marqanah. Solat kena qada tapi mandi hadas pada hari ke-15. So kena record lah. Tapi Ustaz, kalau dalam tempoh 7 hari warna dan sifat darah berubah. Dalam tempoh 7 hari maksudnya macam mana dalam tempoh 7 hari tu? Boleh terangkan? Dalam istihadah ni dia kalau apa dia susah sikit. Puan Cahaya Puteri Iman boleh buka mic Mungkin darah contohnya, dia hari pertama tu sifat darah dia sampai hari ke-4 darah dia warna merah, pekat dan berbau. Okey. 5, 6, 7
dah cair. 5, 6, 7 cair. Lepas tu? Maksudnya 5, 6, 7 tu dia dalam tempoh uzur ataupun istihadhah. Okey. Terima kasih. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Saya persilakan dulu. Siapa-siapa yang rasa-rasa dia boleh jawab soalan ni. Minta maaf ya, Puan Cahaya Cahaya Puteri Iman ni. Saya nak kena apa dulu? Nak kena tanya dulu yang lain. Nak tengok pendapat. Saya suka tanya pendapat. Okey, Puan Siti Hanifah jawab cantik. Okay, kesemuanya head lagi sebab dalam 15 hari, dalam tempoh 15 hari. Kesemuanya head. Dr. Raimi, Masya Allah. Okay. Puan Nuraini, hadis tu saya tak tahu hadis tu macam mana. Ejaan tu apa Okay. So, kita kena ingat. Kita sekarang ni dalam berbicara tentang istihadhah ketika haid. Kalau misal kata darah tu keluar daripada hari pertama sampai hari ke-15, sampai hari ke-14. Contohlah contoh. Daripada hari pertama sampai ke-14 macam-macam darah keluar. Hitam ada, merah ada, coklat ada, kuning ada, keruh ada. Berhentinya bila? Berhentinya pada hari ke-14. Kita kata apa? Kena tengok kaedah dia apa ataupun syarat-syarat haid. Syarat haid mesti tidak melebihi 15 hari. Darah keluar tidak melebihi 15 hari. Lebih tak 15 hari? Tak lebih pun. Jadi kesemuanya walaupun macam-macam warna keluar, kesemuanya haid. Okay? Walaupun bulan lepas keluar sampai 5 hari je. Bulan ni keluar 14 hari. Yes. Bermaksud tempoh haid kita dah berubah. Daripada 5 hari jadi 14 hari pula dah. Okay? Selagi dia tak melangkaui 15 hari, tak melebihi 15 hari, maka dia belum lagi dikira istihadhah ketika haid. Dia masih lagi dikira haid kesemuanya. Cerita kat sini adalah bila mana darah ni menjangkaui melebihi 15 hari, berterusan keluar. Tepat hari ke-15, contoh darah mula keluar pukul 2 petang, tepat hari ke-15 pukul 2 petang. Okey. Kalau kena belajar kena belajar kira kira maksudnya apa? Pukul 2 petang esok baru sehari. Puan Amalina minta tolong tutup mikrofon. Mohon tutup mikrofon ya. Okey, terima kasih. Okey. Kalau darah keluar daripada kalau darah keluar pukul 2 petang, pukul 2 petang esok baru sehari. Pukul 2 petang lusa baru 2 hari. Kiralah sampai 15 hari. Pukul 2 petang juga. Maka kat sini kena tengok. Keluar tak darah pukul 2 petang sempurna 15 hari ni. Kalau tak keluar, maka yang lain ni semua haid. Daripada hari pertama sampai hampir 15 hari ni semua haid. Lepas tu baru keluar darah lain. Lepas pukul 2 petang tu baru keluar darah. Barulah dikira istihadhah semua. Sebab ada beza. Okay, ada perbezaan. Kat sini tak keluar darah contohnya. Tapi kalau tepat pukul 2 petang ni masih lagi keluar darah, maka wanita ni mengalami istihadhah ketika haid. Nanti boleh tengok boleh tengok rakaman-rakaman sebelum ni. Okay, jadi kita bicara adalah yang ini. Bila mana darah masih keluar tepat 15 hari ni. Pukul 2 petang ni tepat 15 hari, sempurna 15 hari darah masih lagi keluar. Jadi kat sinilah kita kena kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadhah. Okey. Okey, saya bagi satu contoh lain. Saya nak tengok. Okey, saya nak tengok. Siapa boleh jawab ni kira bolehlah, hebatlah. Macam itulah ya. Okay, hebat tu jangan kembang sangatlah ya. Itu baru satu soalan lah. Okey. Kan kita cakap hebat kan
Ada yang kembang pula ni susah pula Okay, contohnya hari pertama sampai hari ke 9. Okay, daripada hari ke 9 sampai hari ke 20. Okay, darah keluar. Darah keluar. Dia tak berhenti hari ke-15 tak berhenti. Sifat darah yang keluar bila kita tanya pada hari ke-15 ni, hari ke-15 kat sini kan. Masih keluar darah ke? Ya, masih keluar darah. Maka dia mengalami istihadah ketika haid. Okey, istihadah ketika haid. Apa perkara pertama kena buat? Kenal pasti mana satu haid dia, mana satu istihadah dia. Okey, misal kata sifat darah. Bila kita tengok sifat darah dia, nak kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah, nak kena tanya dia sifat darah. Nampak tak perbezaan sifat-sifat darah yang keluar? Okey, apa dia beza sifat darah yang keluar? Contohlah dia kata daripada hari pertama sampai hari ke-9 darah keluar warna coklat, pekat, berbau. Coklat, pekat, berbau. Daripada hari ke-9 sampai 15 ni dan masih keluar ni darah warna merah, pekat, berbau. Ini A, yang ini B. Mana satu darah yang kuat, mana satu darah yang lemah, dan mana haid dia, mana istihadah dia, dan bila dia kena mandi wajib. Cuba, siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba guna mikrofon pun boleh. Kita cuba boleh, tak ada masalah. Okay, siapa rasanya macam dia yakinnya rasanya nak cuba guna mic lah. Okay, boleh, tak ada masalah. Kita record. Kita record. Okay. Puan Nuraini. Sebelumnya siapa? Oh, Puan Cahaya Puteri Iman. Puan Cahaya kata A lemah, istihadah. Okey. Puan Nuraini kata A istihadah, B haid. B kuat haid. Mandi wajib hari ke-20. Okey. Bagus, tahniah Puan Nuraini. Okey, mandi wajib hari ke berapa? Hari ke-15 ni dia nak kena pasti mana haid dia, mana istihadah dia. Rupa-rupanya darah yang keluar awal ni darah lemah. Darah lemah awal ni. Jadi bila darah lemah, yang ini darah kuat. Okay. Jadi kita hukum darah kuat ni haid. Darah lemah ni istihadah. Okay. Jadi bila haid, bermakna hari ke-15 ni masih lagi darah merah, pekat, berbau. Adakah dia perlu mandi? Tak boleh mandi sebab dia sedang berada dalam keadaan haid. Okay? Dia tak boleh mandi kat sini. Tak boleh mandi lagi. Maka barulah dia tahu, oh, rupanya aku masih haid. Sebab haid mula daripada hari ke-9. Jadi berapa hari haid dia sebenar? Berapa? Berapa hari haid dia sebenar? Puan Marokana kata 6. Ya ke 6? 6. Merah pekat berbau ni keluar daripada lepas hari ke-9 ni, dia keluar sampai hari ke-20 ni.
Haid dia 11 hari. Lebih tak 50 hari? Tak lebih kan? Jadi dia menepati syarat haid. Jadi haid dia keluar lepas hari ke-9 tu, bila darah bertukar merah, pekat, berbau. Ini lebih kuat. Jadi semua ni adalah darah haid sampai hari ke-20. 11 hari Puan Maukanah 11 hari. Okey. Boleh nampak tak? Sikit-sikit. Dia tak boleh banyaklah rasanya. Kan ada yang tak apa nanti. Puan Siti Hanifah kata sebelum dia keluar darah tu cukup dah ke tempoh suci dia 15 hari. Sebab A tu tak kuat banding B. Ni apa Puan Siti Hanifah Ni kiranya darah ni memang dah lebih. Yang ini sebelum ni dah suci lah tu, dah suci 15 hari. Sebab tu kita nak kira benda ni. Kalau misal kata tak suci lagi, tak sempurna lagi 15 hari suci, kat sini kita dah potong siap-siap dah. Kat sini kita dah potong siap-siap. Kita dah tahu dah ini istihadah ke bukan. Tapi ini kita dah pernah suci dah 15 hari ataupun lebih. So sekarang darah baru bermula. Bermula tapi berterusan melebihi 15 hari. Kan? Okey. Ya Puan Maukanah, darah istihadah boleh datang dulu sebelum haid. Boleh aja darah istihadah tu datang dulu sebelum darah haid. Sebab itu ini berlaku bila mana berlakunya istihadah ketika haid. Darah istihadah bercampur dengan haid. Jadi kita nak bezakan mana haid mana istihadah. Cara dia, kaedah dia macam ini. Ulama dah bahaskan, dah tetapkan yang kuat haid, yang lemah istihadah. Walaupun yang lemah datang dulu. Tak kisahlah lemah datang dulu ke, lemah datang kemudian ke. Tapi nanti kita akan tengok lebih details. Berbau tu bau busuk Bukan berbau tu bau seronok, enak semua, tak. Berbau tu masuk busuk. Saya tak nak tulis busuk sebab nanti macam tak sedap pula dengarnya, kan? Berbau tu biar kita berbau lah. Macam tu kan, bau lah. Okay. Harap semua faham lah ya. Minta maaf lah kalau saya mungkin buat keliru pula kan. Okay. Ya, wajib belajar. Kalau tak efek ibadah. Yang penting kena tahu ciri-ciri darah kuat dan lemah. Betul. Okey. Okay, baik. Nampak kat situ Saya tak nak banyak sangat sebab benda tu bila kita dah tahu satu, benda ni boleh praktis lagi lah yang lain-lainnya. Okey. So kita nak pergi ke seterusnya. Apa ni? Jam pukul berapa? 10.26 dah. Lambat pula kita hari ni Rasanya okey kot. Lambat sikit kan? Sebab saya takut kalau saya laju nanti kan habis tunggang langgang semua nanti. Kalau bila lambat macam ni, saya kena tambah lagi kelas. Kena tambah kat kelas. Saya ingatkan malam ni dah boleh habis 4 tajuk. Tapi tak boleh macam ni. Kena tambah lagi. Okey, sekejap saya tengok apa lagi nak apa ni. Baru 2 tajuk je malam ni. Sikit lagi Okey, tengok latihan ni sikit. Kita pergi pula ke satu lagi cerita lain. Tadi kita bercerita tentang istihadah ketika haid. Kita pergi ke nifas pula. Ramai yang mengandung kan, ramai yang bersalin, semua ibu-ibu, ramai banyak anak ni. Okey, ataupun akan mengandung, akan bersalin dan banyak juga kena pada wanita bersalin ni. Kita tengok kalau misal kata baby selesai lahir lah. Baby lahir, hari pertama dah keluar darah. Maksudnya baby lahir terus keluar darah.
Okay, tak kisahlah keluar darah terus ke, keluar darah beberapa jam ataupun beberapa hari selepas lahir, tak kisahlah. Okay. Andai katalah lepas lahir keluar darah terus lebih 60 hari. Okay. Hari ke-60 kat sini. Contohlah dia keluar sampai 65. Kan? Okay. Bila darah tak berhenti, pada hari ke-60 ni tak berhenti. Kita tanya keluar darah pukul apa? Baby lahir pukul apa? Pukul, contohlah, pukul 9 pagi. Sempurna 60 hari mesti pukul 9 pagi. Okay. Pukul 9 pagi ni darah berhenti tak? Kita tanya dia kan. Darah berhenti tak? Pukul 9 pagi hari sempurna 60 hari ni. Oh, darah tak berhenti. Masih lagi keluar. Okay. Kat sini kita akan tanya dia. Okay. Kita nak kena pasti mana nifas dia, mana istihadah dia. Andai kata dia kata kat awal-awal ni keluar warna merah. Cair. Merah cair. Tak ada bau. Okay. Tak ada bau busuk lah. Merah cair tak ada bau busuk. Kemudian keluar sampai hari ke-40. Paling lama tempoh nifas 60 hari. Okay. Paling lama 60 hari. Okay, terima kasih Puan Serena. Okay. Lepas hari ke-40 ni, keluar darah warna coklat. Coklat, cair, tak ada bau. Tak ada bau busuk. Okay. Dia keluar sampai hari ke-65. Ni hari ke-60. Kat sini ni hari ke-60. Tapi coklat cair tak berbau ni keluar sampai 65. Mana satu darah kuat, mana satu darah lemah. Jadi mana satu nifas, mana satu istihadah. Ini A, yang ini B. A darah nifas sebab dia kuat. B darah istihadah sebab dia lemah. Cuba tengok ni. Berapa kategori yang kuat dia? Cair, sama cair. Tak ada bau, sama tak ada bau. Tapi dia ada satu ciri kuat iaitu warna dia. Yang ini coklat kurang kuat. Okay. Coklat kurang kuat berbanding merah. Merah lagi kuat. Jadi A ini nifas. B ini istihadah. Maka hari ke-60 dia kena mandi sebab dia berada dalam keadaan istihadah. Oi, laju pun Serena kira waktu solat. Saya baru nak tanya soalan tu. Berapa hari dia kena solat? Okey. Soalan saya, berapa hari dia kena qada solat? Cepat. Berapa hari dia kena qada solat? Puan Serena 25. Puan Makona 25. Puan Cahaya 25. Dr. Raimi, tengok tu. Puan Siti, Dr. Raimi, Puan Siti. Kena qada solat berapa hari? Sampai hari ke-60 je. Lepas tu dia dah solat dah, dia dah mandi wajib. 5 hari ni memang solat betul, dia tak payah qada dah. Okey, tahniah Dr. Raimi dengan Puan Siti. Okey. Yang mengikut belakang tu yang tak tahan tu. Puan Serena jawab 25, yang lain pun 25 je kan. Kena tengok betul-betul ya.
Okay, tak apa, kita belajar sesama. Okey, daripada hari ke-40 sampai 60 je qada. Sebab 60 ni dia dah mandi hadas, lepas tu ni dah solat macam biasa. Solat wanita istihadah, okey. Okey, baik. Jika warna dan sifat bergilir ustaz, tu nantilah. Nanti kita belajar satu-satu. Kan belajar semua kan parah. Okey, last. Okey, last. Kita kembali semula kepada head. Okey, kembali semula kepada haid. Contohnya daripada hari pertama sampai hari ke-8, daripada hari ke-8 sampai hari ke-17. Keluar darah berterusan. Hari ke-15 pun tak berhenti. Okey, 15 masih lagi keluar. Tapi bila kita tanya sifat dia, daripada hari pertama sampai ke-8, warna merah, merah, pekat, tak ada bau. Daripada hari ke-8 sampai 17, merah juga, cair, tapi dia berbau. Okay. Mana lagi kuat? Mana satu kuat dan mana hit dia? Mana satu lemah dan mana istihadah dia? Wal makonah dua-dua. Konoraini sama level, sama kuat. Macam mana nak tentukan? Kan sama kuat kan? Yang ini ada merah dan dia pekat tapi tak ada bau. Yang ini ada merah tapi dia cair tapi dia ada bau. Dua kategori yang sama kuat, dua ciri yang sama kuat. Okey, sama level, sama kuat. Okey. Yang ini kuat. Yang ini pun kuat. Tapi mana head dia? Boleh ke kita hukum semua head? Semua kuat, semua head? Tak boleh. Sebab head syarat dia mesti tak lebih daripada 15 hari. Jadi mana satu yang kuat? Mana satu head dia? Mana satu head dia? Head dia kena tengok bila mana sama level, kena tengok siapa yang datang dulu. Okey? Siapa yang datang dulu? Yang datang dulu adalah merah, pekat, tak berbau. 8 hari. Jadi head dia adalah 8 hari. Haid 8 hari. Kemudian yang merah cair berbau ni kira istihadah. Okey, istihadah. Sampai 17. Haid 8 hari, istihadah yang bakinya. Okey, first come first haid. First come first serve tadi, parah. Okey. Hari ke-9 hingga 15 kena qada solat. Ya, betul. Kena qada solat. Sebab bila kita check rupanya, bila kita kenal pasti rupanya dah hari ke-9 tu dah mula istihadah sehingga 15 sehingga ke-17. Okey. So kena qada solat balik dan kena qada puasa kalau puasa memang kena qada lah. Dah tinggal semua ni kena qada lah puasa. Puasa tak kisahlah hit ke tak hit ke istihadah ke kena qada kan. Okey. Jangan risau sangat Puan Cahaya. Dia bila dah sebut macam itu tu biasa orang perempuan dah alamak ya betul kan. Tak kena pun kan, belum kena lagi dia yang risau sangat. Bila kena tu baru risau sikit. Risau tak pernah tahu sebelum ni. Alhamdulillah hari ni kita tahu kan. Alhamdulillah hari ni kita tahu. Okey, tak apa. Nanti kita akan belajar pula macam mana kalau darah tu darah kuat, lepas tu ada darah lemah.
Lepas tu ada darah lagi lemah, lebih lemah. Ada 3 warna tu. 3 sifat lah, 3 sifat keluar. Okay. Nanti kita belajar yang itu pula, insya-Allah. Okay. Tapi setakat malam ni biar sampai sini dulu. Okay. InsyaAllah nanti kita sambung syarat-syarat mumayyizah. Benda ni yang kita belajar malam ni, nak menentukan yang kuat, yang lemah, dan menentukan kalau kuat tu adalah haid, kalau lemah tu adalah istihadah. Dia wanita ni dia panggil, nama dia dalam bahasa Arab kita panggil mumayyizah. Okay? Wanita yang mumayyizah, yang mampu ataupun yang melihat perbezaan sifat-sifat darah. Okay? Tapi dia ada syarat dia. Okay? Dia ada syarat dia. Nanti syarat ni kita belajar hari Rabu depan. Okay? Syarat ni kita belajar hari Rabu depan. Kena ingatlah, kalau boleh tolong buat balik. Buat revision sikit sebelum mula Rabu depan. Sebab kita nak belajar ni ada kaitan dengan hari ni. Belajar akan datang tu ada kaitan dengan hari ni. Supaya taklah nanti lupa pula tiba syarat-syarat benda ni kan. Padahal dah belajar dah hari Sabtu tu. So kena balik kena baca dulu sikit-sikit apa yang kita dah buat latihan ni. Baca sikit-sikit. Lepas tu nanti hari Rabu nanti kita akan diskusikan syarat-syarat mumayyizah. Apa syarat-syarat wanita tu dikira mumayyizah? Kalau tak kena satu syarat, dia tak jadi mumayyizah. Dia tak boleh. Kita tak boleh nak hukumkan yang kuat tu haid, yang lemah tu istihadah. Kita tak boleh buat macam tu. Okay, nanti kita tengok insya-Allah. Okey, itu saja pada malam ini. Insya-Allah jumpa lagi. Risau sebab banyak pelajar yang mengalami macam ni. Sebab itu saya sangat-sangat sarankan siapa yang belajar, maksudnya yang sekolah menengah, yang universiti, sebab ramai orang perempuan, ramai anak-anak kan, anak-anak ke adik-adik ke kawan-kawan ke yang mungkin tak pernah tahu lagi tentang ilmu ni kan, tak pernah belajar mungkin. Saya harap sangat dia orang ni dapat belajar. Tak kisahlah bagaimana cara sekalipun, kadang-kadang dia orang tak belajar pun. Bukan sebab tak tahu tapi sebab tak nak. Kadang-kadang sebab tak nak belajar. Sebab kita tak siapkan platform. Okey. Jadi kalau ada kesempatan, ada ruang, siapkan satu platform yang mana pelajar-pelajar boleh belajar ilmu ni. Okey. Maksudnya kalau boleh berjumpa depan-depan, okey, panggil ustaz-ustaz yang mahir ataupun ustazah-ustazah yang mahir, ajar orang perempuan, ajar pelajar-pelajar perempuan sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, yang mana yang dah balik tu kan, ataupun pelajar universiti ke, supaya dia orang dah tahu daripada awal. Daripada dia orang muda, dia orang dah tahu dah ilmu ni. Tinggal lagi kalau kena nanti dia akan alert sikit. Tapi kalau tak belajar langsung, bila dah berumur sikit baru nak belajar, kat situlah dia Allah kan, keluar perkataan Allahu Akbar. Susah nanti. Jadi jangan risau bila kita ni siapkan satu platform untuk belajar, untuk belajar. Masya-Allah, insya-Allah banyak pahala kita dapat, banyak Allah Taala akan beri ganjaran pada kita sebab asbab kita yang menyediakan platform untuk belajar. Semua ilmu-ilmu yang tercurah itu yang dapat dia punya ganjaran daripada kita juga. Okey. Jemputlah sesiapa pun, ustaz-ustaz yang mahir ataupun ustaz-ustazah yang mahir mengajar benda ni. Sangat-sangat penting untuk pelajar-pelajar wanita ataupun untuk pelajar universiti perempuan kan. Saya pun terkejut dulu saya pergi ke Universiti UiTM Seremban 3. Okay, saya dengan isteri saya pergi. Masya-Allah, saya tengok kan. Ni kita cerita sikit je lah. Saya datang masa tu universiti UiTM Seremban 3 tu datang tengok ramai pelajar pergi macam turun daripada atas tu turun. Kata pelajar ni pergi mana ni? Dia pergi fly ke apa kan? Pergi makan ke, pergi minum ke, ataupun ada function apa ni kan, ramai keluar. Pakai baju biasa, ramai turun. Saya pergi musalla, pergi surau. Solat Isyak. Habis solat Isyak, saya dijemput masuk ke dalam auditorium. Saya masuk je auditorium, saya ingatkan sebab penganjur kata dalam 100 orang ya Ustaz. Jadi kita masuk auditorium, kita pun standby 100 orang. Masuk je auditorium penuh.
satu outdoor tu penuh. Auditorium. Itulah. Bukannya penuh kat kursi, tangga penuh sampai pintu tak boleh buka. Pelajar-pelajar duduk sampai ke pintu tu, atas tangga semua. Bila penuh, ada nak masuk lagi sampai dekat bawah pentas tu. Duduklah dekat bersila bawah pentas tu. Saya tengok, Masya Allah. Ya betul. Dia penganjur pun terkejut. Ustaz-ustaz yang menganjur pun terkejut. Macam mana boleh ramai sangat ni? Kan? Rupanya pelajar-pelajar pun dah hargakan juga ilmu ni. Walaupun dia ATM kot, dia ATM. Pelajar ATM ni bukan pelajar agama semua tak. Kan? Dia pelajar macam-macam jenis pelajar, daripada SMK, daripada sekolah biasa kan. Bukan sekolah agama semua tu. Tapi semangat dia nak belajar. Saya pun tak tahu siapa pengaruh dia, tak tahu, Allah alam. Sebab saya tak pernah datang sebelum tu. Saya baru first time datang, tapi pelajar ramai penuh kat situ. Sebab semangat dia nak belajar. Saya tak tahu, Allah alam. Allah Ta'ala panggil dia. Panggil dia orang untuk datang belajar. Masya Allah. Sangat-sangat meriahlah malam tu. Belajar lelaki, belajar perempuan. Semua, Masya Allah. Jadi kalau ada peluang, sediakanlah platform untuk pelajar-pelajar ni, pelajar ilmu fiqh wanita ni, tak kisah siapa tenang pengajar, mudah-mudahan ilmu ni tersebar kepada pelajar-pelajar kan, terutama perempuan lah. Ya betul, dia tak kisah pelajar tahfiz ke, sekolah agama ke. Saya ni tiap-tiap tahun saya turun ke sekolah lama saya, Mahat Ahmadi Negeri Sembilan kat Gemencih sana. Tiap-tiap tahun turun mengajar benda ni kat pelajar-pelajar Mahat. Pelajar-pelajar sekolah lama saya bukannya semua belajar ilmu ni. Dia belajar pun tak banyak sangat, belajar sikit-sikit je kan. Jadi banyak lagi benda yang tak tahu. Lelaki, ayah dan suami juga penting untuk belajar. Ustaz, ya betul. Ini ilmu fardhu ain yang wajib diajar kepada isteri dan anak-anak. Penting belajar. Cumanya nak kata diwajibkan belajar pada lelaki itu taklah diwajibkan kecuali bahagian tertentu je yang ada hubung kait dengan suami. Tapi dia wajib untuk memastikan anak isterinya belajar, ahli keluarganya belajar ilmu fardhu ain ni, ilmu fiqh wanita ni dia wajib. Kalau dia mahir mengajar, mahir ilmu ni, dia wajib mengajar ahli keluarga dia, isteri, anak-anak perempuan. Tapi kalau dia tak mahir, dia wajib dia bertanggungjawab untuk untuk pastikan mereka ni mahir. Panggil ustaz, panggil ustazah mengajar ke, ataupun hantar pergi ngajar ke, hantar pergi belajar ke. Kan anak-anak ni, dia wajib memastikan semua anak-anak ni ataupun tanggungannya pergi belajar ilmu ni kalau suami tak mampu mengajar ataupun ayah tak mampu mengajar. Benda ni sangat-sangat penting. Okey. Ada juga ulama-ulama yang ataupun ustaz-ustaz yang mengatakan bahawa lelaki wajib juga belajar. Suami wajib belajar, apa lagi? Ayah wajib belajar, abang wajib belajar, kan? Ada juga yang mengatakan wajib. Tapi saya mengambil pendapat yang tidaklah mewajibkan. Okey, tapi wajib untuk memastikan ahli keluarga dia belajar. Okey, tolong tutup mic ya. Okey, so apa? Serena ada tanya, adakah kes ini tidak terpakai untuk yang pakai alat perancang keluarga? Kes apa ni? Tidak terpakai untuk yang pakai alat perancang keluarga. Oh, apa ni? Istihadah ni. Istihadah ni pun kena tengok juga. Istihadah ni kena tengok, kalau pakai perancang keluarga tu kena tengok juga. Okay. Sebab ramai yang pakai perancang keluarga tapi darah masih keluar. Bila darah masih keluar ni agak sukar kiraan dia. Bila mengalami istihadah disebabkan menggunakan alat perancang keluarga. Makan pil ke, pasang implan ke, kan, apa-apalah. Dia agak sukar nak mengira di tempoh istihadah ni. Okey, Maulana Mansur sendiri pun ada ditulis dalam kitabnya, kitab apa tu kan, kitab Izalatul Iltibas tu, ataupun tak apa tu nama dia, Izalatul Iltibas tu syarahnya.
Okey, kitab Maulana Mansur lah. Kitab Maulana Mansur pun ada juga sarankan apa? Kalau boleh tinggalkan menggunakan alat perancang keluarga, kecuali kalau darurat lah. Kalau perlu sangat-sangat. Kalau satu keperluan doktor suruh ke kan, bahaya untuk kesihatan ke, bolehlah pakai. Tapi kalau tak perlu pakai pun, sebab dia akan mengkucak-kacirkan lagi darah ataupun tu kitaran haid. Itu susah sikit. Kecuali kalau guna alat tu memang hilang, tak ada keluar haid langsung. Okey, itu tak apa. Tapi kalau masih keluar darah juga, susah. Nanti susah nak solat. Kesian. Ramai yang susah nak solat sebab alat perancang keluarga. So kena hati-hati kat situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak-banyak pada semua atas kesudian semua untuk bersama kita pada malam ini. InsyaAllah hari Rabu minggu depan insyaAllah kita teruskan lagi sampai khatam lah, insyaAllah. Terima kasih semua, minta maaf salah silap atas kekurangan. Moga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita pada malam ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Sama-sama.